Selamat malam serta meri tapi basang guys semua. Aku Doni Lang dekat bergulai dengan kita bak Buletin Ukas bagi Iban. Batang berita malam tu. Program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 ke diatur baru udah 2 tahun terjanggal ketegal pandemik COVID-19 dipelabak ke dekat nerima lebih 6,000 peranak Sarawak di Semenanjung, Malaysia. Program tu dekat diatur di Malaysia International Trade and Exhibition Centre MITEC di Kuala Lumpur kena hari 6 ianya 15 Oktober tu. Program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 sebagai hari platform negut ke kawal peranak Sarawak di Semenanjung, Malaysia. Programnya dekat berengkah pukul 9 pagi lalu program berkawal pelin pemansang udah COVID-19 2030 PCDS 2030 Engau Sarawak Dialog PCDS 2030 belak diatur mayatu. Program Town Hall bergulai dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg sebengkah program besar ke dianti Balamayu kena pukul 4 lemai hari 6. Muak ke malam program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 ianya pengerami makai lemai anak Sarawak dekat di Gulu Tuai Megai Menua TYT yang di Petua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Abdul Taib Mahmud Engau Binia Tuan Puan Datuk Patinggi Ragat Krudi Taib. Premier Sarawak Engau Binia Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang di Pelabak ke belak datai mayanya. Agi bak program Lan Berambih Anak Sarawak 2022. Program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 dekat beri awak ngagai Nebiak Sarawak di Semenanjung Malaysia bertemu dengan Raban Pemesai Perintah Sarawak. Menteri Kanan Kerja Raya Kemegak Chairman Komiti Pengatur Lan Berambih Anak Sarawak 2022 Datuk Seri Fadilah Yusof Madah. Program kenerima penatai lebih agi Nebiak Ari Sarawak ke nampung pelajar Bakdia oleh ngerapit ke kawal sida Engau Bala Pemesai Sarawak. Kuya program pemansang PCDS 2030 hari agensi berkawal dekat beri penerang ngagai Nebiak Sarawak tentang peminta negeri bak bidang gawa Engau pemansang. Supaya khususnya rakyat Sarawak yang berada di Semenanjung, pelajar-pelajar mengetahui. Dan bila mereka mengetahui apakah perancangan di peringkat negeri, mereka dapat dalam proses belajar ini menyiapkan diri mereka untuk memenuhi keperluan yang dikehendaki oleh Sarawak. Supaya kesesuaian bila mereka graduate nanti mereka dah dapat memenuhi apa saja ruang dan peluang yang ada diwujudkan dalam Post-COVID Development Program 2030 Sarawak. Ia berjakuminya sudah ngabas palan program-program Lan Berambih Anak Sarawak 2022 di MITEC Kuala Lumpur kena hari 5. Datuk Seri Fadilah Megat Madah, Bala Nebiak bela uliah bertemu dengan perintah dengan gerempung ukai di kuasa perintah NGO Kelimpah Raban Pemesai Nebiak bak forum berkaul dengan program pemansang di Sarawak. Kelimpah harinya kuia. Bala Nebiak Megat uliah bertemu dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg dengan program Town Hall. Dan Town Hall bersama Yang Amat Berhormat Premier petangnya, yang ini ialah peluang untuk mereka berinteraksi direct untuk meluahkan apa saja problem cadangan yang mereka boleh kemukakan direct kepada Yang Amat Berhormat Premier kita. So this is sebenarnya tujuan Lan Berambih, iaitu interaksi di peringkat kepimpinan tertinggi kerajaan Sarawak dan juga pegawai-pegawai kerajaan dengan anak-anak Sarawak yang berada di Semenanjung. Salah satu contoh bila kita membuat Lan Berambih dengan interaksi Town Hall dulu ialah bila mereka menyuarakan permasalahan tambang kapal terbang pergi dan balik yang amat mahal. Pihak Megak Kuliah Penatai Mensia Mayu Serak tu seminar ngebenar ke urung 6,000 ajak ke Tegal Menua Benung Bak Renggat endemik. Berita terus kengau Perintah Sarawak ngelalu ke sekolah atau ke agensi bukai nentu ke tikas pengerai fizikal Nebiak semampai dijaga. Sapit Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal Kemegak Kaban Kongsil Negeri Adun Semelaju, Datuk Majarengi Madah. Kelimpah hari tikas pengerai fizikal, pengerai rundiang megak patut diperhatikan. Justru kita tidak boleh memandang ringan ataupun menganggap gangguan mental sebagai perkara kecil. Kita juga tidak boleh menganggap masalah mental hanya melibatkan orang dewasa maupun warga emas sahaja. Bahkan ianya turut melibatkan kanak-kanak dan golongan remaja. Malah gangguan emosi di kalangan kanak-kanak dan remaja di negara kita telah menunjukkan peningkatan yang membimbangkan.
jika tidak diambil tindakan di peringkat awal, ianya akan menjadi punca berlakunya perkara buruk yang mungkin sukar hendak dirawat ataupun dipulihkan dan boleh membawa maut. Ia bercakap bunyinya mai menjadi ke program laman Minda Sihat di Sekolah Primary SK Kidurong kena hari 4. Dulu harinya, Kepala Pengajar SK Kidurong, Sintan Luga Madah. SK Kidurong tu Siti hari 28 sekolah di Sarawak udah dipilih bak programnya. Bak program ke sebaka, Datuk Majang udah beri agih belanja sepenyampau RM5,000 ngagai SK Kidurong dikena ngemanah ke program laman Minda Sihat. Berita di Miri. Sitak Miri Datuk bisi palan mansiak minyak udah boleh saup hari sel Miri. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Engau Seni Pemerintang 1 Dagang Temuai Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Madah. Palanya dikena Company Sarawak mansiak minyak Engau Lengkas. Yang natai ke jakut terima kasih ngagai Kinsa Jasa sendirian berhad ke udah mujur numbuh ke palan minyaknya. Ku ya, palannya megak uliah ngelengkas ke agi report berkawul lalu tu mai berita manah ngagai pemain industri minyak Engau Gas di Miri. Ia berjakut bunyinya mai menjadi ke palan minyak di Kinsa Jasa sendirian berhad di Miri empai lama tu tadi. Sebedau tu, sampel minyak dianjung ngagai Kuala Lumpur, Engau Singapura, lalu dipansiak ti ngambil timpuh 28 ngagai 30 hari. Agi berita di Miri, pupu Raban Bangsa di Dun Pujut dipinta terus ngemeran ke ulah berserakup Engau Pangandiri. Kaban Kongsil Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang Madah agih belanja dari projek mid menua pesisir MRP patut dikena engau manah lalu mai pemai ngagai semua. I hope you will use these allocations for the benefit of your organization members as well as for the community in general. Yeah? The purpose is, of course, we want to build united, harmonious society, so that all of us can be together. So this is very important. So as I said, the important thing here is use the allocation for the benefit of your members as well as your community. Ia berjakut bunyinya, menyuak ke cek MRP Dun Pujut di Palan Servis Pujut di Miri kena hari 4. Cek MRP sepenyampau RM87,000 sudah diberi ngagai 21 gerempung ukai di kuasa perintah NGO Baka di Ayan Ketu. Agi nampung isi berita, Upis Pengintu Pengelantang Sitak Miri udah nganjung bantu barang pemakai ngagai sidak ketasah ampuh bah di sepemanyai Sungai Tinjar kena hari 4. Bantu barang pemakai dianjung ngagai sidak ke Diau Baka ke di Ayan Ketu. Kelimparannya di Long Lama, Opis Pengintu Pengelantang Sitak Miri belak nganjung bantu barang pemakai ngagai telang usan. Bisi 710 piket barang pemakai dianjung ngagai 6 genturuang peniau Baka di Ayan Ketu. Berita kependudi malam tu. Raban Induk Ukai seminat ngatur pengawak ruang bilik tang megak belak uliah ngemansang ke menua. Berindia adanya Perintah Besar terus berbenar nyawa mengergap ke Raban Indu nengah bantu dalam bajet 2023 ke udah dibantai ke Menteri Wang Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz kena 7 Oktober tu tadi. Pemberitahu Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS bisi nanya penemu mensia mayuah berkawal engau perkara tu. Kami tu seorang suri rumah tangga sepenuh masa. Jadi bantuan kerajaan sebanyak 500 bagi kami ya sungguh cukuplah bagi kami dan berarti bagi kami yang sibuk bekerja tu untuk melampung perbelanjaan harian atau untuk mendapat bantuan sebanyak 2,500 untuk isi rumah. Cukup melegakanlah. Bantuan tu akan digunakan untuk membeli keperluan keluarga kami sebab masa tu kos kehidupan sungguh tinggi
dan semoga bajet yang dibentangkan tu dapat dilaksanakan kelak untuk rakyat semua. Kami berasa syukur Alhamdulillah dengan bantuan kerjaan dengan kami orang yang seperti kami tu warga emas. Si bekerja lagi, si cukup atau orang tu ada pun beri anak si sama. Si dah banyak si yang pun tanggungan dan yang pun gi anak sekolah apa-apa anak. Jadi kami tu pencen sikit, si banyak. Mendapatlah syukur Alhamdulillah lah kerjaan meri dengan kami dengan bantuannya Alhamdulillah lah. Semoga bajet 2023 yang dibentang oleh kerjaan bersyukur Alhamdulillah dan semoga dipermudahkan semualah urusan kerjaan bantuannya insya-Allah amin. Memberi fokus kepada membantu golongan wanita pada masa tu sememangnya amat bertepatan dengan masa kini kerana kita tahu keadaan ekonomi sekarang memang agak mencabar. Jadi dengan tumpuan kerajaan membantu golongan wanita jelas membuktikan keprihatinan kerajaan bahawa setiap lapisan masyarakat dibantu di negara tu. Kita dapat tangga banyak inisiatif untuk memperkasakan golongan wanita yang dibentangkan dalam bajet 2023 tu, iaitu termasuk untuk ibu tunggal, suri rumah, mereka yang bekerjaya serta usahawan. Nakak tu dulu edisi malam dengan aku, Doni Lang. Berita kesili lagi tahu dibedak dengan semua laman media UKAS yang kau mbak portalukas.sarawak.gov.my dengan UKAS channel di YouTube. UKAS #berkongsi penerang ke aman.